Nyak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الآن سنتقدم مجموعتي حول هذا الموضوع الأدلة المتفق عليه والمختلف فيها القياس والاستحسان والمصالح مرسلة. تقديم أعضاء مجموعتنا من نبيل معروف بن زكي ومحمد فوز الحكيم بن زبير ومحارس بن حروان ومحمد هزيم بن نصر الدين ومحمد إشراف بن فوزي ومحمد أزم الدين بن سهار. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pergi kepada tajuk yang pertama, iaitu ta'riful adillah. Okay, lughatun jam'u dalilun wa huwal mursyidun wal hadi. Jamak kepada perkataan dalil dan ia bermaksud panduan dan juga petunjuk. Saudara Nabil, boleh ke atas sikit. Tak nampak. Boleh kecilkan sikit tak? Lughat bagi al-adillah iaitu jam'u dalilun wa huwal mursyidun wal hadi, iaitu jamak kepada perkataan dalil dan ia bermaksud panduan dan petunjuk. Dari segi istilah, ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Dari sudut istilah, untuk mencapai pemahaman yang benar tentangnya perlu merujuk kepada bukti yang diperlukan. Okey, untuk memahami suatu perkara, kita perlulah disertakan dengan dalil untuk mengetahui bahawa perkara tersebut, memahami perkara tersebut dan lain-lain. Selepas itu, istilahul usuliyin, bagi istilah para ulama usul fiqh, ma yastadillu bin nadhari as-sahihi fihi ala hukmin syar'iyyin amaliyyin ala sabilil qat'i aw adh-dhann wa adillatul ahkami wa usulil ahkam wal masadirit tashri'iyyati lil ahkam alfadhu mutradifatu ma'naha wahidun. Terjemahannya ialah, bagi istilah para ulama usul fiqh, dalil atau adillah ialah sesuatu yang digunakan sebagai hujah yang sah untuk menetapkan hukum syarak secara praktikal, sama ada dengan kepastian ataupun sangkaan. Panduan hukum, prinsip-prinsip hukum, sumber-sumber undang-undang untuk hukum-hukum, semua ini mempunyai makna yang sama. Okey, ke slide seterusnya. Okay, kita pergi kepada aqsamul adillah. Untuk aqsam yang pertama, iaitu al-adillatu al-muttafaqun alaih, iaitu sumber-sumber hukum ataupun dalil yang disepakati. Antaranya ialah Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan sumber perundangan Islam yang utama
serta terkandung di dalamnya syariat yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini. Seterusnya, as-sunnah. As-sunnah atau hadis merupakan perkataan, perbuatan dan pengakuan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, al-ijma'. Perkataan ijma' dari sudut bahasa artinya berazam dan bertekad melakukan sesuatu. Manakala dari segi istilah pula bermaksud ittifaq, sependapat atau sebulat suara semua ulama' mujtahidin. Okay, bagi sumber hukum yang disepakati yang terakhir iaitu al-qiyas. Dari sudut bahasa, ia membawa pengertian takdir dan musawwah, iaitu mengukur dan ada persamaan. Persamaan yang dimaksudkan ialah hukum yang terdapat pada nas tersebut mempunyai persamaan terhadap kedua-dua masalah, iaitu pada ilah hukum tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada al-adillatun al-mukhtalafun fih. Yang terdapat 7, iaitu yang pertama al-istishab. Al-adillatu al-mukhtalafun fih ini ialah sumber-sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama mujtahidin seperti ulama seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan Maliki. Antaranya ialah nombor 1 al-istishab, nombor 2 al-istishan, yang ketiga al-masalihul mursalah, nombor 4 al-urfu, nombor 5 qawlu as-sahabi, nombor 6 syara'u man qablana, dan nombor 7 saddu al-dhara'i'. Ini adalah sumber-sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama mujtahidin. Okey, saya memberikan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillah, summa insyaAllah kita terus kepada kias. Okay. Ta'rif kias. في اللغة يطلق على تقدير شيء بشيء آخر فيقول قست الأرض بالمطر أي قدرتها بها. So dalam lughah arti kias adalah mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya, dengan yang samanya. Yang sama misalnya dalam bahasa Arab ada ungkapan seperti dalam ungkapan iaitu qasat al-ard bil matar. Wa fil istilah al-haqu ilhaqu ma lam yaruddu fihi nas ala hukmihi bima waruddu fihi nas ala hukmihi fil hukmi la syatrikahuma fi illati dhalikal hukm. Jadi maksudnya dalam istilah maksud qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilah atau kemaslahatan yang diperhatikan syarak. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum yang lain. Seterusnya. Okey, arkanul qiyas. Rukun qiyas terbahagi kepada 4. Rukun qiyas terbahagi kepada 4. Yang pertama al-asl. Al-aslu maksudnya ialah satu hukum yang mana dia adalah daripada asal, maksudnya masalah sebelum masalah asal lah. Kemudian hukmul asal iaitu maksudnya Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang kedua adalah hukum al-aslu, kemudian yang ketiga adalah al-furu', kemudian yang keempat adalah al-illah. Okey, baik. Untuk al-hukum Allahumma shalli Sakno. Okey, untuk yang al-far'u ni dia menggelakan. Untuk yang far'u ni adalah cabang, maksudnya sebagai lawan kepada al-aslu yang pertama tadi.
yang mana yang maksudnya adalah suatu masalah yang tidak ditemukan nas hukumnya dalam Al-Quran atau As-Sunnah secara dalam contohnya dalam contoh kes contohnya dalam kes khamar apa khamar arak al-arak yang menjadi al-far'u adalah an-nabid, yaitu perasaan dari selain dari selain kurma dan anggur yang diproses menjadi khamar dengan pengaruh memabukkan. Okey, kemudian hukum al-aslu. Hukum al-aslu ni ya adalah satu hukum syar'i yang ada dalam nas, di mana hukum itu tersemat pada terletak pada al-aslu pada al-aslu di atas. Maksudnya itulah. Yang keempat, al-illah. Al-illah bermaksud iaitu kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam al-aslu dan juga pada al-far'u. Dalam contoh di atas, illah adalah maksudnya sini bahawa illah adalah kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam al-aslu dan juga al-far'u. Gitu. Okey, seterusnya. Contoh al-qiyas. Okey, contoh al-qiyas kita boleh tengok wuruddu bi tahrim al-khamar, iaitu pengharaman al-khamar. Okey, kalau kita tengok pengharaman al-khamar ni, kita boleh lihat daripada surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah qatlul warith warithuhu asl. Waruddun nas bi hukmihi wa huwa haramnahu minal mirath. Ini adalah qatlul warith. Apa membunuh waris kah? Membunuh waris. Membunuh waris lah. Kemudian yang ketiga, ibtiya' al-insan ala ibtiya' akhi atau khutbatihi ala khutbati akhi. La yajuzu li wurudi. Kemudian yang keempat adalah al-bai'u waqtin nida' lis-salati min al-yawm al-jumu'ah anhu. Gitu. Seterusnya. Syarat kias. Syarat kias ada 3. Syarat kias ada 3, iaitu syarat hukum al-aslu. Kemudian kedua iaitu syarat syurutul far'u, syarat al-far'u. Kemudian yang ketiga adalah syurutul illah. Okey, untuk untuk syarat berkenaan yang pertama iaitu hukum al-aslu ni, iaitu ialah syarat bagi perkara-perkara yang asal. Maksudnya sebablah berlaku. Contohnya, perkara asal ini boleh dikiaskan dengan perkara cabang, boleh dikiaskan dengan perkara yang far'u. Kemudian hukum yang dikhususkan kepada perkara tertentu tidak boleh dikiaskan, seperti contohnya hukum Rasulullah berkahwin dengan lebih daripada 4 orang wanita. Kerana perkara ini telah dikhususkan untuk Rasulullah sahaja, bukan khusus untuk kita. Itu memang perkara asal lah. Jadi perkara mustahil untuk dikiaskan tidak boleh dikiaskan, seperti bilangan rakaat solat, kadar hukum hudud dan kifarah, kerana perkara ini tidak boleh difikirkan menggunakan akal. Okey, kemudian yang kedua adalah syurutul far'u, iaitu syarat bagi perkara cabang. Iaitu maksudnya hendaklah terdapat sebab yang boleh menetapkan hukum perkara asal kepada perkara cabang. Tidak boleh perkara cabang itu telah dinaskan hukumnya oleh Al-Quran, As-Sunnah ataupun Ijma'. Dan yang ketiga, syurut al-illah, illah hukum, iaitu syarat syarat bagi illah hukum. Contohnya, maksudnya illah hendaklah yang merupakan sifat zahir yang terdapat pada hukum dengan kewujudannya pada perkara asal dan perkara cabang. Hendaklah yang merupakan sifat tetap, iaitu illah hendaklah yang merupakan sifat tetap, iaitu mempunyai hakikat tertentu yang tetap, tidak berbeza dengan sebab berbezanya manusia dan keadaan. Hendaklah sifatnya sesuai bagi hukum sehingga boleh terbina hukumnya atas sifat tersebut. Kemudian tidak boleh illah hukum itu menyalahi nas atau ijma'.
kerana menyalahi kedua-duanya menyebabkan tidak boleh untuk melangkau hukum pada perkara lain. Wallahu ta'ala, wallahu alaih. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Fauzul Hakim Zubir. Seterusnya kita berpindah kepada masalik al-ilah, iaitu masalik al-ilah ni yang maksud cara untuk mengetahui sesuatu ilah dalam suatu hukum dan memberi petunjuk pada kita adanya ilah dalam suatu ayat ataupun suatu nas atau hukum. Okay. Cara untuk mengetahui ilah ni dia ada terdapat 5 cara. Yang pertama an-nas, yang kedua al-ijma', yang ketiga as-sabru wa taqsim, yang keempat tahwijul mana', dan yang terakhir tanqihul mana'. Okey. Kita naik tadi. Baik. Okey. Kita yang pertama sekali an-nas. An-nas ni yang beri maksud cara penerapan ilah yang disebut secara langsung ataupun tidak langsung dalam sesuatu hukum. Dan an-nas ni dia terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama as-sarih dan yang kedua az-zahir. Okey, yang pertama as-sarih ni dia secara jelas menunjukkan ada ilah dalam suatu ayat. Contohnya dalam surah Al-Has ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaila yakuna dawlatan bainal aghniya'i minkum. Maksudnya agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya sahaja. Di antara kamu, maksudnya ayat sebelum ni dia dah menunjukkan harta ini hanya untuk kepada anak-anak yatim, orang miskin dan orang yang musafir saja, dan tidak kepada orang kaya. Maksudnya kat sini harta tu dia tak boleh bagi kepada orang kaya saja, sebab orang kaya dah banyak harta kan. So kita bagi kepada orang yang lebih memerlukan. Kat situ dia dah sebut secara terang-terangan bahawa orang kaya tak boleh ambil harta yang telah disebutkan sebelum ni. Dan yang kedua, zahir. Zahir ni dia zahir ni lafaz-lafaz yang secara lahir digunakan untuk menunjukkan ilah, tapi bukan untuk ilah. Dalam kita tengok dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minaz zulumati ilan nur. Ila akhir ayat. Maksudnya kami menurunkan kitab iaitu Al-Quran pada kamu untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Maksudnya kat sini bukannya keluarkan kita gelap pada cahaya. Maksudnya kita mengeluarkan kita daripada kesesatan kepada kebenaran. Okey. Yang kedua, al-ijma', menjelaskan ilah dalam hukum yang disebutkan dalam nas. Contohnya saya sebutkan dalam satu hadis, la yahkuma ahadun bainal isnain wa huwa ghadbani. Maksudnya kat sini secara mafhum maksudnya ilah tidak akan sah kepada hakim jikalau dia mengeluarkan hukum dalam keadaan dia marah. Maksud situ kat sini hukum takkan jadi kepada hukum takkan diturunkan kepada orang itu kalau hakim tu dalam keadaan tidak baik, maksudnya dia emosi. Okay. Dan yang kedua, as-sabru wa taqsim. Sabru ni maksud dia menghitung dan taqsim ni maksud dia menyingkirkan. Kat sini maksud dia meneliti kemungkinan sifat yang terdapat dalam asal.
kemudian meneliti dan menyingkirkan sifat-sifat yang tidak sesuai menjadi illah. Okey. Kat sini dia ada step dia. Mula kita nak tahu illah ni, kita kena teliti dulu sifat dalam asal ni, kemudian meneliti dan menyingkirkan sifat-sifat yang tidak sesuai untuk jadikan illah. Dan seterusnya sifat yang telah lepas kita tinggalkan dan kita lihat betul-betul, maka itu akan menjadi illah pada hukum asal tersebut. Okey, next. Okay, untuk yang seterusnya pula, tafridul manab. Tafridul manab ni maksudnya menyatakan illah dengan cara mengemukakan kesamaan sifat dan hukum yang sama dan terhindar daripada yang sesuatu yang mencacatkan, sesuatu yang tidak sesuai kepada illah tersebut. Okey. Next. Seterusnya yang tankihul manab. Tankihul manab ni menetapkan suatu sifat di antara sifat-sifat yang terdapat dalam asal untuk jadi illah selepas meneliti kesesuaiannya dan menyingkirkan yang lain. Okey. Kat sini kita tengok daripada satu. Kita tengok kat sini rasanya kat sini. Okey, khususan apa khusus? Dia sifat yang terperinci dalam suatu illah akan ditinggalkan dan hukum yang selepas daripada asal tu dia jadi lebih umum. Macam tu lebih kurang. Okey. Seterusnya. Okey, balik kita pergi pada aqsamul qiyas ataupun jenisnya. Yang pertama, al-qiyasul aula. Illah pada hukum furu' yang lebih kuat daripada illah hukum asal. Yang ni asalnya macam tak faham. Okey. Lepas tu yang kedua, al-qiyasul masawi. Iaitu hukum asal dan furu' adalah sama berdasarkan illah sama. Ya, hukum asal dan hukum furu' adalah berdasarkan illah yang sama. Maksudnya dia tak ada kurang, yang asal lebih, furu' lebih tak ada. Dia yang sama sahaja. Contohnya, haram membakar anak yatim, yang tu pada asal, dan haram makan anak yatim. Maksudnya pada asal dan furu' maksud dia sama sahaja. Dia punya segi illah, yang ni illah dia sama sahaja pada yang ni makan, kita tengok pada sifat ni pun makan. Jadi sama illah dia. Kalau untuk yang terakhir, al-qiyasul adna, hukum furu' lebih lemah daripada hukum asal. Iaitu contohnya, haram menjual ayam dengan ayam dibandingkan dengan menjual gandum dengan gandum. Masuk kat sini, illah, kita tengok illah pada ayam dan gandum ni lain kan. Maksudnya yang ni ayam, ayam ni bukan makanan harian kita. Kalau gandum ni, kalau ikut dia, ialah makanan asas. Jadi illah kat situ dah beza. Jadinya untuk furu' dia lebih lemah daripada hukum asal. Sini jelas cakap tu. Okay. Okay, insyaAllah ba'da dhalik sa'uqaddimu 'anil istihsan. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai al-istihsan. Okay, ta'riful istihsan fil lughah addu syai'i wa i'tiqadihi hasanan. Maksudnya dari segi bahasa, membilang sesuatu itu adalah baik. Okay, dari segi istilah, dari Bazdawi, wal apa ni? Wal adulu an mujibi qiyasi ila qiyasi aqwa minhu. Okay, maksudnya berpaling daripada kehendak sesuatu kias kepada kias yang lebih kuat daripadanya. Au huwa takhsisu qiyasi
bidalili aqwa minhu, atau mengkhususkan kias dengan dalil yang lebih kuat daripadanya. Okey. Khususnya daripada Al-Halwani Al-Hanafi, tarkul qiyasi bidalilin aqwa minhu, meninggalkan kias kerana ada dalil yang lebih kuat daripadanya, min kitabi au sunnah au sunnati au ijma'i, daripada kitab, sunnah ataupun ijma'. Okey, daripada Al-Qarahi Al-Hanafi, huwa an ya'dila al-insanu an yahkuma fil mas'alah. Okey. berpaling seseorang itu bahawa dia menghukumkan pada suatu masalah bimasali ma hakama bihi fi nadhairiha fi khilafihi. Okey, dengan serupa apa yang dihukumkan dengannya pada masalah yang menyerupainya. Okey, liwajhi yaqtadi al-adulati anil awwal. Okey, kerana ada satu wajah iktibar yang menuntut untuk dia berpaling daripada yang pertama. Okey, daripada Ibnu Arabi Al-Maliki, huwa itharu tarki muqtada ad-dalil an tariqil istisna wa tarakhus li mu'aradati ma yu'ariduhu fi ba'di muqtadayatihi. Okey, maksudnya memilih untuk meninggalkan apa yang difahamkan daripada dalil atas jalan pengecualian dan rukhsah kerana bertentangan apa yang menentanginya pada sebahagian apa yang difaham daripada sesuatu nas tersebut. Okay, dan yang terakhir daripada Al-Hanabilah, huwal udulu bihukmil mas'alati al-nazairiha lidalil syar'i khasin. Okay, maksudnya berpaling daripada menghukumkan sesuatu masalah dengan yang serupa dengan masalah itu kerana ada dalil syarak yang khusus. Okay. Khususnya hajiyatul istihsan, hujah-hujah mengenai istihsan. Okay. Al-qaulul awal annahu hujjatus syar'iyyatu wa masdarun min masadiril tashri'i dhahaba ila al-hanafiyah wa yunsabu ila al-hanabilah. Okay. Yang qaulul awal ni dia menyatakan bahawa Imam Hanafi dan Imam Hambali ni dia menyatakan bahawa istihsan ini merupakan hujah yang sah dan boleh menjadi sistem perundangan. Okey. Dan yang kedua al-qaulus tsani annal istihsan laisa hujjatu syar'iyyah wala musdaran wala dalilan min adallati syar'i wa huwa mazhab asy-Syafi'iyyah wal Malikiyah. Okey, daripada mazhab Syafi'i wa mazhab Maliki, dia menyatakan bahawa istihsan ni bukannya hujah yang sah, bukan sumber ataupun bukan dalil syariat. So maknanya Imam Syafi'i dan Imam Maliki ni dia menolaklah istihsan. Okay, dan yang seterusnya anwa'ul istihsan ada 6. Okay, al-istihsan bin nas, al-istihsan bil ijma', al-istihsan bil maslahah, al-istihsan bid darurah, al-istihsan sanaduhul uruf, wa al-istihsan bil qiyasil khufi. Okay. Al-misalu qismul istihsan. Okay, contoh-contoh untuk istihsan ini. Okay, istihsan yang pertama istihsan bin nas. Okay, daripada hadis yang berbunyi man akala au syariba nasiyan fala yafturu fa innama huwa rizqan fa innama huwa rizqallah. Okey, maksudnya barang siapa yang terlupa sedangkan ia berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya
sesungguhnya Allah yang memberi makan dan minum kepadanya. Okey, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan At-Tirmizi dan Abu Daud dan Ibnu Majah. Okey. Okey, untuk yang seterusnya al-istihsan bil ijma'. Okey. La yasihu la yasiha bai'us salam iza qawrani bi'uqudil bai'i li'anna syai'i al-muta'akid alaihi lam yakun mawjudan waqtil uqud walakin yajibu an yattabi'ul istihsan li'anna bai'us salam afdalu wa dururi fil mujtama'. Okey, maksudnya tidak sah jual salam jika dikiaskan kepada akad jual beli kerana benda yang diakad sebelum wujud ketika akad, tetapi harus mengikut istihsan oleh kerana jual salam adalah lebih baik dan perlu dalam masyarakat. Okey, dan yang seterusnya al-istihsan bil maslahah. Okey. La yang bagi ikhraj zakat li Bani Hashim bal yalzimu Abu Hanifah bi ikhraj zakah lahum fi waqtihi ala asasul istihsan. Okey, maksudnya tidak harus diberikan zakat kepada Bani Hashim, tetapi sebaliknya Abu Hanifah mengharuskan memberi zakat kepada mereka di zaman beliau berdasarkan istihsan. Okay, yang seterusnya al-istihsan bil darurah. Okay, tanziful bar'i al-muttasakh la yumkin an yakuna nazifan. Okay, maksudnya membersihkan perigi bernajis itu yang tidak boleh bersih. Okey, untuk dari segi istihsan, matlub lisah bil ma' min bar'i li'annaha halah tari'ah wa matlubah. Okey, dari segi istihsan, ianya diharuskan untuk kita ambil air dari perigi tersebut kerana darurat ataupun yang masa untuk diperlukan lah. Kalau memerlukan sangat boleh ambil air. Okey, yang seterusnya al-istihsan sanaduhul uruf. وفقا للمذهب الحنفي للفقه يجب أن يكون أحد المبادئ العامة لأملاك الوقفية دائما تشترط المدرسة الحنفية الوقفية لأن أصبح من عادة المجتمع عن عادة الوقت. Okay, menurut fiqh mazhab Hanafi, antara prinsip umum harta wakaf hendaklah berkekalan. Mazhab Hanafi mengharuskan wakaf kerana ia menjadi kebiasaan ataupun adab masyarakat mewakafkannya. Okey, dan akhir sekali untuk khulasah al-istihsan, kesimpulannya adalah al-khilaf bainal mazahib fi hujjatul istihsan huwa ikhtilaf fil nutq faqat. Okay, maksudnya perselisihan yang berlaku antara mazhab mengenai kehujahan istilah ini, istihsan ini merupakan perselisihan dari segi lafaz sahaja. So sekadar itu sahaja daripada saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Okey, seterusnya insya-Allah Ana akan sambung legasi pembentangan sahabat-sahabat perjuangan saya. Kalau tadi kita dengar daripada tajuk kias dan seterusnya dalam tajuk istihsan, dan hari ini dan saat ini saya akan bentangkan pula berkenaan dengan al-masalihul mursalah. Seterusnya mengkupas takrif maslahatul mursalah. Takrif maslahatul mursalah ia jalbul manfaati wa daf'ul mudarrati. Maslahah itu menarik manfaat dan juga menolak kemudaratan. Wadaf'ul mudarrati ayul mafsadati. Dan kata lainnya kembali kepada dua. Manfaat yang ditarik dan mudarat yang ditolak. Falaha janibun ijabi wa ijadul manfaati wa janibus salbi wa daf'ul mafsadah. Dan masalah itu ada sisi positifnya untuk mendatangkan manfaat dan ada aspek negatifnya. Tapi bila anda kata negatif, bukan kata keburukan pada maslahah, tetapi negatif itu menolak kemafsadatan, yakni mendatangkan kebaikan dalam bentuk ketolakan, dalam bentuk perkara yang mendatangkan mudarat. Itu. Jadi seterusnya
Wal masalihul mursalah minha ma syahida lahu bil i'tibar. Masalah itu ada yang disaksikan dan diterima, diiktiraf oleh syarak. Dengan kata syarak mengambil iktibar masalah itu, mengambil kira ia sebagai masalah. Wa minha ma syahida lahu syari' bil ilgha. Dan ada di kalangan masalah itu syari' tidak mengiktibarkan. Syari' mengilghakan, tidak menganggap sebagai masalah. Dan wa minha ma sakata anhu. Dan masalah itu ada antaranya syarat diam. Syarat tak menunjukkan sama ada ia iktibar ataupun diilgha, ia diterima ataupun ditolak. Kerana tidak ada dalil yang mensarihkan, tidak ada dalil yang menjelaskan. Macam tadi saya ada kata masalihul mursalah minha ma syahida lahu bil i'tibar. Itu merupakan masalihu al-mu'tabarah. Anwa' maslahatul mursalah. Yang pertama masalihul mu'tabarah, yang diterima, diiktiraf oleh syarak. Dan jenis yang kedua macam anda cakap tadi, wa minha ma syahida lahu syari' bil ilgha. Syarak tidak menerimanya, syarak menolaknya. Itu ialah al-masalihul mulghah. Dan jenis yang terakhir, wa minha ma sakata anhu, dan syarak mendiamkan kerana tidak ada dalil yang mensarihkan ataupun menjelaskan. Itu adalah jenis yang ketiga, al-masalihul mursalah. Jadi slide yang seterusnya kita akan membincangkan tentang al-masalihul mu'tabarah. Apa itu masalihul mu'tabarah? Ya ma i'tibaraha asy-syari'. Masalah yang syari' mengambil kiranya dalam syariat, mengambil kira sebagai maslahah. Bi anna syara'a lahul ahkam al-musilatu ilaiha. Dan syarak mensyariatkan hukum-hukum, sesuatu hukum itu yang membawa kepada sesuatu maslahah. Jadi antara al-masalihul mu'tabarah ialah seperti yang kita selalu dengar, seperti hifzuddin, hifzun nafs, hifzul akal, hifzul arad, hifzul mal. Ini kita dengar kebanyakannya selalu dengar maqasid syariah. Ini tergolong dalam masalihul mu'tabarah. Segala tujuan, segala perbuatan untuk mencapai 5 perkara tadi perlu diwajibkan melalui pensyariatan. Contohnya macam mana kita nak capai hifzuddin dengan syarat mewajibkan al-jihad untuk menjaga agama. Macam mana kita nak jaga diri, nak menjaga nyawa, syarat mewajibkan untuk menjaga nyawa. Al-akal, macam mana kita nak menjaga akal, syarat mewajibkan, syarat menghalang kita sebagai manusia untuk meminum arak. Dan macam mana syarat mewajibkan kita untuk menjaga maruah dengan adanya had zina dan qazaf. Dan lagi satu tentang hifzul mal, macam mana syarat mewajibkan kita untuk menjaga harta dengan adanya had mencuri. Itu ialah tujuan untuk mencapai 5 perkara tadi yang syarat mewajibkan melalui pensyariatan. Slide seterusnya, al-masalih mu'tabarah kullu waqi'atin lam yanuss asy-syari' ala hukmiha. Setiap daripada perkara baharu yang tidak dinaskan oleh syarak atas hukumnya, wa hiya tusawi waqi'atin ukhra. Walhal perkara baharu tadi menyamai perkara lain yang ada dalam nas. Nas syari' ala hukmiha fi 'illati hadzal ahkam fa innaha ta'khudhu nafsal ahkam al-mansus 'alaih. Contohnya pengharaman khamar, pengharaman arak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ini adalah contoh nas waqi'atun ukhra yang telah disebut, yang telah difirmankan Allah dalam ayat Quran. Macam mana kita nak menyamai perkara lain yang tiada dalam nas? Contohnya mukhadirat, satu bentuk dadah. Mukhadirat ni tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi macam mana kita nak hukumkan pengharaman yang membawa kepada tergadainya hifzul akal dengan menyamakan, mengkiaskan khamar tadi dengan mukhadirat, melalaikan, memabukkan. Jadi itu adalah masalihul mu'tabarah. Slide yang seterusnya kita akan bincangkan tentang masalihul mulghah. Apa itu masalihul mulghah?
mutawahhimatun, maslahah yang disangka-sangka, ghairu haqiqatin aw marjuhatin, yang sebenarnya tiada hakikat ataupun ia maslahah yang lemah dan diabaikan. Ahdaraha asy-syari' wa lam ya'tadda biha syar'uhu min ahkamin tadullu ala adamu i'tibariha, dan syarak tidak mengiranya sebagai maslahah daripada hukum-hukum yang menunjukkan ia tidak diambil kira. Contohnya inilah dipanggil maslahul mulghah. Contohnya maslahatun al-untha, kepentingan seorang anak perempuan fi masawatiha di akhiha fil miras, menyamai kepentingan seorang anak perempuan menyamai saudara lakinya dalam urusan pewarisan. Adakah masalihul kepentingan ini diambil kira oleh syarak? Sudah tentu tidak, kerana Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah Taala kata, wasiatkan anak laki kamu macam dua bahagian, seperti dua bahagian anak perempuan. Maksudnya seorang laki menyamai dua bahagian seorang perempuan. Jadi tidak ada maslahah untuk menyamakan bahagian perwarisan antara anak laki dan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, maslahatul murabi, kepentingan bagi orang yang melakukan riba, fi ziyadati malihi, untuk menambahkan hartanya, antari ke riba, dengan jalan riba. Contohnya seorang itu meminjamkan duitnya kepada orang, dan bila seorang itu tidak membayar hutang itu kembali dalam waktu yang ditetapkan, ada bunga dia. Adakah itu cara untuk menambahkan hartanya diterima oleh syarak? Sudah tentu tidak, sebab ini telah Allah firman dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kepentingan ini kepada orang yang melakukan riba ditolak setolak-tolaknya, kerana ia telah disyariatkan haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, al-masalihul mursalah. Masalihu lam yanuss asy-syari' ala ilghaiha wala ala i'tibariha. Kepentingan yang tidak dinaskan sama ada syarak menerimanya, sama ada syarak menolaknya ataupun syarak menerimanya. Takunu fil waqa'i al-maskut anha wa laysa laha nadhirun mansus ala hukmihi hatta naqsiha alai. Bila mana hukum tertentu yang akan mendatangkan dan menghasilkan manfaat dan menolak kemudaratan, tetapi tiada nas yang mensyariatkan ia perlu dibuat ataupun tidak. Contohnya seperti jam'ul Quran, seperti pengumpulan Al-Quran, tidak dinaskan untuk melakukan pengumpulan. Khulafah Rasyidin melakukan jam'ul Quran kerana apabila jika tidak pengumpulan Al-Quran dibuat, ada konsekuens, ada akibatnya pada masa akan datang, khususnya pada masa kita ketiadaan hafizul Quran. Dengan adanya jam'ul Quran, sehingga hari ini kita dapat lihat mushaf yang dibaca oleh orang ramai. Syurutul amal bil maslahatul mursalah. Slide yang seterusnya, syarat beramal dengan maslahatul mursalah. Antaranya yang pertama, al-mula'amah, iaitu sesuai. Ay takunu maslahah malaimatun limaqasidis syari'. Bahawa maslahah itu sesuai dan seiring bagi objektif syariat. Limaqasid syari'. Antara itu yang 5 tadi. Hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul amal, hifdzul mana tadi? Hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul aqal, hifdzul ard, hifdzul mal. Itu syarat yang pertama, sesuai dengan objektif syariat. Syarat yang kedua, antakuna ma'kulatan bidatiha. Logik untuk diimplementasikan, untuk diambil kira sebagai maslahat. Untuk kita tolaknya yang mungkin boleh mendatangkan kemudaratan, itu boleh difikir oleh akal yang baik.
Dan syarat yang ketiga, an yakunal akhdha biha lihifdzil daruri. Bagi untuk tujuan menjaga perkara darurat atau menjaga untuk menghilangkan kesukaran atau liraf'in haraj. Ini syarat-syarat tiga ini bila mempunyai syarat yang disebutkan salah satu tadi, boleh beramal dengan maslahatul mursalah, iaitu sesuai masalah itu boleh difikir dengan logik akal, boleh diterima oleh akal yang baik, dan untuk tujuan menjaga perkara darurat atau liraf'in haraj, untuk menghilangkan kesukaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan syukran li istima'ikum. Syukran. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi